Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan wa puan muslimin muslimat, sahabat-sahabat rahimakumullah. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab Safinatun Najah kita pada minggu lepas, yang kita telah masuk pada tajuk yang membahaskan tentang rukun-rukun wudu ataupun fardu-fardu wudu, yang mana Tuan Syekh, Tuan Pengarang mendatangkan rukun-rukun wudu yang 6, dan insya-Allah kita akan petik dan tambah beberapa maklumat dan juga poin-poin yang berkaitan dengan setiap rukun tersebut dengan kadar yang munasabah dan sesuai dengan pembacaan kita lah, insya-Allah. Baik, pada minggu lepas kita telah menyebut tentang niat. Rukun pertama, niat. Kita dah sebut tentang apakah niat-niat yang dibolehkan, dan yang keduanya kita dah sebut tentang persoalan masa niat itu perlu wujud. Itulah ketika kita mula membasuh mana-mana bahagian daripada muka tadi, dan apabila kita membasuh muka dan wujud niat pada ketika itu, itulah permulaan basuhan muka kita, dan juga itulah masa yang sudah dikira sah akan wujud rukun niat itu. Hari ini kita sambung tentang persoalan ghuslul wajhi, membasuh muka, membasuh wajah kita. Dan saya petik sedikitlah daripada kitab Al-Minhajul Qawim, karangan Al-Manhajul Qawim, karangan Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah. Tambahan-tambahan poin untuk kita jelaskan setiap rukun-rukun yang berkaitan. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Tuan Syekh Tuan Pengarang rahimahullah. Kita ambil tujuan untuk kita ambil poin-poin yang berkaitan dengan rukun membasuh muka ni. Yang pertama tentang membasuh muka ni, perkataannya ghuslul wajhi. Dalam matan kita pun Tuan Syekh sebut ghuslul wajhi, membasuh wajah, membasuh muka. Secara mudah dia, kita ada beberapa poin berkaitan dengan basuh muka ni. Yang pertamanya berkaitan dengan persoalan basuh, ghuslun, perkataan basuh. Dan yang keduanya tentang had bagi wajah kita ataupun kawasan ataupun sempadan wajah kita ni. Jadi yang pertama Tuan Syekh sebut ghuslul wajhi. Yang dimaksudkan dengan ghuslun ni al-inrisal. Al-inrisal maksudnya selepas daripada kita telah niat tadi, sebarang aliran air mutlak ke muka kita akan dikira sudah memadai, sudah sah. Contohnya selepas pada kita dah niat tadi, kita ambil air dan sapu muka kita, kemudian ada orang mai simbah air ke muka kita. Jadi memenuhi ataupun telah isti'ab, telah mencakupi keseluruhan kawasan yang wajib basuh daripada muka, ianya sudah dikira sebagai sah. Sebab apa? Tujuan dia bukan ghuslun, bukan syarat dengan mesti perbuatan kita secara qasad kita nak basuh. Sebarang aliran air yang datang selepas itu sudah memadai. Jadi dia mesti berlaku aliran air, wujudnya aliran air ke wajah kita. Itu yang dimaksudkan dengan ghuslun al-inrisal, terbasuhnya wajah tadi. Jadi boleh jadi dia tengah basuh muka tu, mungkin baru sempat sapu sebahagian ataupun alirkan air sebahagian,
Kemudian hujan turun lebat, mengalir. Hujan tu turun bukan dengan perbuatan kita, air tu datang sendiri, jadi air pun mengalir. Sudah memadai, sudah memadai, asalkan dia meliputi seluruh kawasan wajah. Itu yang pertama tentang persoalan al-ghuslu tadi. Dan yang kedua, kadar yang kita namakan ghuslun, basuh ni. Yang nama basuh itu berkata al-Imam Al-Bajuri rahimahullah dalam hasyiah beliau. Dia kata la yakfi massul ma'i min ghairi jaryin. Tak cukup sekadar kita sentuhkan air tapi air tu tak mengalir, jumlah air tu sedikit sangat, itu tak nama basuh. Jadi jumlah air tu mestilah jumlah yang secara adatnya bila kita letak tu dia boleh mengalir. Maksud jumlah tu jumlah air yang bila kita letak tu dia berjalan lah air tu. Itu kita namakan ghuslun, basuh. Jadi mesti ada aliran air tadi. Maksudnya jumlah tu jumlah yang bila kita letak dia tak bukan sekadar dia melembabkan saja. Maksudnya dia ada mewujudkan aliran titisan air. Jumlah yang kita ambil itu jumlah yang maksudnya jumlah yang munasabah untuk bila kita letak dia boleh mengalir dan menitis. Boleh berlaku aliran air tadi dan menitis, itulah namanya ghuslun, basuh. Sebab saya kita nak bezakan dengan mashu. Mashu saya kita akan tengok masa untuk bahagian rukun pada kepala, kewajipannya bukan ghuslu tetapi kewajipannya mashu, sapu. Sapu tadi kita akan tengok cukup sekadar lembapan, yang kita sebut cukup. Jadi yang disebut ghuslu ni maksudnya dia mesti jumlah itu jumlah air yang boleh mengalirkan air tadi. Tak banyak mana pula maksudnya dengan titisan-titisan yang kita ambil tu, jadi dia boleh mengalir ke seluruh wajah kita. Bila kita gerakkan tangan kita tu, air tu akan gerak meratakan wajah. Itu yang kita namakan ghuslun. Adanya aliran ataupun pergerakan air tu di atas kulit ataupun di atas muka kita. Jadi selesai tentang makna ghuslun, makna basuh. Jadi yang keduanya basuh al-wajhu, ghuslul wajhi, basuh wajah. Jadi yang dikatakan wajah itu, qala Tansyah kata apa, hadduhu, had ataupun kawasan wajah itu ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa muqbili dhaqanihi wa ma baina udhunaihi. Jadi dari segi ukuran dia adalah daripada start tempat kebiasaan tumbuh rambut. Dia panggil manabit, tempat tumbuh rambut. Secara normalnya tempat tumbuh rambut seorang tu daripada pangkal kepala ni sehinggalah kepada muqbili dhaqnihi, pada tempat depan dagunya ni. Dia panggil, setengah kita sebut muntaha al-lahyain, muntaha al-lahyain, penghujung tulang dagu ni. Jadi sinilah dagu ni lah. Ni dia panggil tulang, ni tulang dia panggil tulang rahang kita ni kan. Jadi tulang rahang ni dia akan tamat di sini. Jadi dia panggil tulang dagu ni lah, tempat yang kita sentuh ada tulang tu. Jadi sini dia panggil az-zaqni, az-zaqni, muqbil zaqanihi. Boleh sebut dengan qaf fathah, boleh sebut dengan sukun. Zaqan ataupun zaqnu, zaqanu ataupun zaqnu, dua-dua betul belakang. Jadi daripada tempat kebiasaan tumbuh rambut dan membawa ke dagu ini di segi panjang ataupun ukuran panjang itu, dan di antara baina udhunaihi, dan di antara dua telinga. Ada sebahagian sebut baina di antara dua anak telinga ni. Jadi ini membawa ke kawasan lebar. Okey. Jadi semua yang termasuk dalam kawasan capaian yang kita sebut itu dipanggil had wajah, limit bagi kawasan wajah itu. Jadi apa-apa sahaja bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka kita ni perlulah turut sama dibasuh, Baik. Jadi termasuklah belaka dalam kawasan wajah itu kalau setengah-setengah orang ditumbuh bulu di dahi, kemudian bulu kening kita, bulu mata, misai dan juga bulu yang di bawah bibir. Begitu juga kita punya dipanggil sideburn kita ni juga termasuk dalam kawasan wajah. Yang pendek katanya, bahasa mudah dia, kalau kita
basuh tu Allah Ta'ala cipta tangan kita ni. Bila kita ambil air tu secara sepenuhnya, kita gerakkan tangan kita tu, kita ambil dan kita basuh dengan tangan kita, jadi dia dah akan boleh putih dah. Dia dah akan boleh putih kawasan-kawasan yang kita wajib basuh daripada wajah. Kadang-kadang bila kita baca tajuk yang senarai ataupun limit wajah ni, kita macam rasa macam ustaz macam mana ni, tang mana, risau takut tak cukup. Kita ambil kaedah yang penting juga disebut oleh kitab-kitab fiqh kita, hatta antaranya Imam Al-Bajuri rahimahullah sebut juga. Kita ambil kaedah yang kawasan-kawasan yang bersambung dengan muka ni, daripada sedikit daripada telinga, sedikit daripada kepala kita, kemudian sedikit daripada bahagian leher kita ni. Bila tulang ni wajib daripada wajah ni, jadi dia bersambung dengan bahagian leher kita. Kemudian tulang ni di bawah ni masih lagi dikira sebagai, ada sebut asfal zaqni, ada sebahagian kita sebut asfal, bahagian bawah tempat pertemuan tulang dagu ni, tempat tulang rahang ni, ini masih dikira sebagai wajah. Jadi kita wajib lebihkan. Jadi dipanggil wajib kita lebihkan sedikit daripada kawasan had wajah tadi. Wajib kita lebihkan sedikit daripada had wajah ni, wajib kita lebihkan sedikit supaya yakin, supaya kita telah berat sangkaan kita. Dalam hasyiah Imam Bajuri sebut zannan, berat sangkaan kita telah meliputi ke semua kawasan wajah. Jadi memanglah dia ada limit disebut daripada pangkal tempat tumbuh rambut kepada tulang dagu, kemudian daripada telinga membawa ke telinga. Cuma kita wajib lebihkan sedikit. Jadi bila kita basuh dengan tangan kita ni, memang semula jadi Allah Ta'ala cipta. Jadi kita sapu, kita sentuh sikit, ketika sapu tu kita sentuh sikit telinga kita, dan kita kenakan sedikit di bahagian atas kepala kita tu, dan kita sapu daripada ni sampai ke, dan kena daripada tulang rahang ni, kita sentuh sikit bahagian leher kita, dan bahagian bawah ni pun kita sapu juga. Maka yakinlah, selesailah tanggungjawab bagi membasuh wajah tadi. Itu dari segi kawasannya. Sebab kita wajib, wajib al-isti'ab, wajib kita meliputi keseluruhan kawasan wajah itu zannan, berat sangkaan kita telah selesai kita sapu dan basuh tadi, maka selesailah tanggungjawab membasuh muka. Sebab tu disebut oleh Al-Imam Syaibini An-Nu'mani dalam Hasyiah Sitin Mas'id, dia kata na'am yajibu ghuslu ma yatahaqqaqu bihi isti'abul wajhi. Ya, wajib kita basuh lebih sikit, masuk kawasan telinga sikit, masuk kepala sikit, masuk sikit ke kawasan unuk kita, leher kita ni sikit. Wajib kita lebihkan sedikit supaya supaya tahaqqaq, kita yakin telah meliputi keseluruhan wajah kita. Itu dari segi kawasan, Dan saya sebut bahasa mudah kita ni untuk kita tekan. Kita masuk air dalam tangan ni, kita sapu, kita ratakan, memang dah termasuk semua sekali. Dah sampai limit kawasan yang kita kadar yang wajib disempurnakan. Baik. Kemudian ada lagi yang disebut tentang persoalan perkara-perkara tambahan berkaitan dengan wajah ini. Yang pertamanya, tidak wajib la yajibu ghuslul batini minal wajhi kadakhilil fami wal anfi wal aini. Tidak wajib kita basuh yang bahagian batin daripada wajah kita. Yang dikatakan bahagian batin tu yang dalam lubang hidung, yang dalam mulut, begitu juga dalam mata. Yang ni tak wajib disampaikan air ke situ. Bahkan tak disuruh pun kita sampaikan air ke dalam mata. Tak wajib. Begitu juga dalam lubang hidung. Tak wajib ketika basuh muka tu, ketika ghuslul wajhi, tidak wajib kita masukkan air ke dalam. Sebab apa? Sebab itu dia kira bahagian batin, bahagian dalam. Ini tidak wajib kita menyampaikan air ke dalam batin daripada wajah kita, seperti dalam mulut dan seperti dalam lubang hidung, begitu juga dalam mata kita itu. Kerana itu termasuk dalam bahagian batin. Jadi yang wajib dibasuh hanya bahagian zahir daripada wajah. Itu ketika berwuduk.
Adapun sekiranya melibatkan najis, ketika itu cerita lain. Contohnya dalam mulut kita ada najis, ketika itu wajib dibasuh sebelum kita masuk solat. Sebab itu berkaitan dengan tajuk lain, dia panggil tajuk bab najasah. Ataupun ada najis dalam hidung, contohnya terpercik air kencing dan sebagainya, ketika itu wajib dibasuh sebab dia ambil di atas dasar membasuh najis. Tapi dalam bab wuduk tidak wajib disampaikan air ke dalam batin al-wajhi, ke dalam bahagian batin daripada wajah ketika membasuh muka tadi. Baik. Dan begitu juga dibahaskanlah sikit banyak, sekiranya bagi orang tertentu yang afanallahu wa iyyakum, Allah Taala jaga, terpotong hidungnya. Dalam perang zaman dulu, pedang biasanya boleh terpotong. Jadi kawasan yang asalnya tu bahagian yang terdedah itu daripada kawasan hidung tu, itu kena jadi dia mengambil tempat yang asal terpotong lah. Jadi kena sampaikan air kepada kawasan zahir yang terdedah itu, bukan kawasan dalam. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya yang selalu disebut, adapun semua bulu-bulu di wajah ini semuanya wajib kita basuh lah. Maksudnya wajib dibasuh zahir dan batin, maksudnya mesti disampaikan seluruh air ke kawasan kening, dan disampai kepada dia basah. Maksudnya dia kita sebut ni nak bagi faham. Tapi bila kita dah ambil air ke wajah tu, memang dia automatik lah, dia akan basah lah, dia akan masuk sampai ke hujung, dia akan kena sampai ke kulit. Jangan dupi jadi ragu-ragu yang tidak dituntut. Cuma yang ada pengecualian adalah dalam masalah janggut dan jambang orang lelaki yang tebal. Itu yang disebut kata apabila janggut dan jambang orang lelaki itu tebal, maka wajib dibasuh bahagian zahir sahaja, tetapi tidak wajib dimasukkan di bahagian dalam. Dia wajib basuh bahagian zahir, bahagian luaran ni saja. Okey. Yang lain-lain mesti dibasuh zahir dan batin. Segala bulu-bulu yang ada di wajah itu wajiblah dibasuh, akan segala bulu dan rambut-rambut yang tumbuh di muka itu, dalam kawasan muka, zahir dan batin. Jadi adapun lihyah, janggut, wal arid, dan juga jambang, itu bahagian ini bagi orang lelaki, sekiranya ianya tebal, kasah, dia panggil apa? Kasah, dalam bahasa Arab tu kasah ataupun kasif, maka wajaba ghuslu zahirihi, hanya wajib dibasuh bahagian zahirnya sahaja, tidak wajib dibasuh bahagian batin. Jadi yang membezakan antara yang janggut, jambang yang tebal dan juga janggut dan jambang yang nipis ni, apa dia punya ukuran dia? Dia kata ukurannya kita berada dalam jarak berbicara, jarak bersembang. Jarak bersembang ni lebih kurang semeter lah. Kita duduk, kita tak duduk bersembang tentang muka ni. Kita jarak dia panggil qadar majlis takhatub, majlis berbincang, mari bersembang. Jadi kalau kita duduk, kita masih boleh nampak kulit janggut itu, kulit dagu, ataupun kita masih boleh nampak bulu tu, dan masih nampak lagi dia punya kulit dia, masih lagi dikira sebagai janggut yang nipis, ataupun jambang yang nipis. Tapi kalau kita duduk jarak semeter bersembang tu, kita dah tak nampak dah dia punya kulit di sebalik janggut dia tadi, terlampau tebal, memang dah tak nampak kulit wajah dia tadi, maka itu sudah dikira sebagai janggut yang tebal. Itu ukuran yang membezakan janggut yang nipis dan janggut yang tebal. Jadi kalau janggut itu janggut yang nipis, wajib dibasahkan, wajib dibasuh sekali beserta dengan wajah itu, zahir dan batin, kena basuh semua sekali lah, semua sekali. Tapi yang tebal hanya wajib basuh yang zahir saja, cuma sunat dia tambah dengan dia ratakan daripada belah bawah ni, ratakan dengan tangan kanan, dengan jari dia.
Tapi yang kawasan yang zahir wajib disampaikan air. Ini kawasan yang zahir sahaja. Itu untuk janggut yang tebal. Itulah sedikit sebanyak tambahan maklumat yang berkaitan dengan ghuslul wajhi. Kita dah sebut tentang ghuslun, kita dah sebut tentang had bagi wajah, dan kita dah sebut juga pengecualian untuk janggut yang tebal bagi basuhan muka dan basuhan wajah ni tadi. Jadi bila kita dah ambil air dengan tangan kita ratakan, kita sapu basuhan pertama tadi, ataupun kita ratakan dengan dua-dua belah tangan dan basuh, dan dah menitik, dah mengalir dah, itu selesai dah basuhan untuk wuduk daripada wajah kita. Dan kita tambah tadi, kita sebut mestilah kita lebihkan sedikit daripada kawasan yang disebut limit itu. Kita masuk sikit, sentuh sikit telinga, dan sentuh sikit di bahagian leher, dan sentuh sikit di bahagian bawah, basuh sekali di bahagian bawah dagu, dan lebihkan sikit masuk dalam kawasan kepala dengan menggunakan tangan kita ni. Maka dah rata lah tu, insyaAllah. Zon, berat sangkaan kita telah rata basuhan muka tadi, maka selesailah kewajipan yang ataupun rukun yang pertama, ghuslul wajhi, basuhan wajah. Wallahu a'lam. Itu untuk bahagian rukun yang pertama, ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi. Baik. Yang ketiga, rukun yang ketiga bagi wudu, itu saya sebut wasalisu ghuslu al-yadaini ma'al mirfaqain. Okey. Rukun yang ketiga daripada rukun wudu, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh tangan beserta dengan mirfaqain. Jadi yang dikatakan tangan, al-yadain ni, kataan yadun ni, ini kita keluar sikitlah tambahan faedah saja. Ini kita kata dalam bab memahami memahami teks Al-Quran dan Sunnah ni, kita perlu rujuk kepada ahlinya. Kita perlu rujuk kepada para ilmuwan, para ulama kita dalam menghuraikan maksud daripada teks ataupun nas yang menjadi sumber rujukan hukum kita tadi. Jadi perkataan yadun, perkataan tangan ni, kalau kita tengok dalam bab wudu disebut yad, tangan. Dalam bab potong tangan hudud disebut juga perkataan qat'ul yadi, faqta'u aydiyahum, potong tangan juga. Bila mai bab tayammum pun disebut famsahu maka fa in lam tajidu ma fatayammamu, tayammum lah, gunalah tayammum juga menyebut kita sapu muka dengan debu tanah dan sapu tangan. Cuma yang menentukan had tangan ni bagaimana, ini perlu kepada kita tengok ulama-ulama kita lah yang akan kupas berdasarkan dalil dan sebagainya. Tak sama tangan dalam cerita hudud, tak sama tangan dalam soalan wudu. Jadi yang akan menghuraikan dan akan menjelaskan lagi adalah para ilmuwan dan ulama mujtahid kita dengan hujah dan juga dalil masing-masing. Bukan kerja tengok kamu saja terus buat keluar kesimpulan, dia ada disiplin dia. Ini rahimahumullah wa jazakumullahu khairan. Terima kasih pada para ulama kita. Jadi yang dimaksudkan tangan dalam bab wudu ni bermula daripada hujung jari ni sehinggalah ke hujung siku kita. Dan al-mirfaq yang dikatakan siku itu tempat bertemunya tulang kita ni, lengan ni dengan sini panggil lengan lah kan, tangan kita ni, yang bahagian sini ni dia ada tempat penghubung dia. Jadi yang sebelah sini tu dia panggil al-mirfaq. Di tempat tulang sendi yang tempat berhubung tu yang nama siku tu, di situ dia panggil al-mirfaq. Jadi wajib kita basuh sekali al-mirfaq tu, dan wajib kita lebihkan sedikit. Wajib dilebihkan sedikit supaya kita yakin ketika basuh tangan tu sudah meliputi juga, kita dah liputi semua bahagian siku. Jadi wajib dilebihkan sedikit. Wajib lebihkan sedikit dalam keadaan kita berasa berat sangkaan kita telah meliputi kawasan al-mirfaq siku tadi. Dan sunat dilebihkan dengan kadar segenggam.
kadar lebihkan, dia panggil melebihkan basuhan wuduk tadi dengan kadar segenggam tangan kita lah, anggaran dia. Okey, jadi yang dimaksudkan dengan kawasan tangan al-yad, maksudnya daripada hujung jari sehinggalah mujtama'u 'azmis sa'idi wal 'adud, tempat bertemunya kita punya tangan ni dan juga kita punya lengan kita ni. Okey, sekiranya berlaku, afanallahu wa iyyakum, kita minta Allah Ta'ala jauhkan, sekiranya tercabut ataupun terpotong betul-betul di kawasan tempat siku tu tadi, jadi tangannya sudah tidak wujud, cuma baki daripada bahagian siku tu, tulang tempat bersambung, bersambung tangan yang asal tu, tulang tempat siku tu tadi masih ada pangkal dia, kepala dia, masih wajib dia basuh. Sebab apa? Sebab dikira itu pangkal ataupun tulang. Sebab dia potong tu betul-betul di situ. Tetapi sekiranya berlaku potongan itu, moga Allah jauhkan, potong lebih daripada siku tadi, maksudnya bahagian tangan pun dah tak ada, mirfaq pun sudah tidak ada, tempat ra'sul kepala, tempat sendi dia tadi itu pun dah tak ada, maka ketika itu sudah gugur kewajipan daripada membasuh tangan tadi. Jadi kawasan tangan kita sebut daripada hujung jari itu membawa kepada sehingga tulang siku kita. Jadi wajib dilebihkan sehingga memasuki kawasan siku, lebihkan sedikit supaya kita yakin telah meliputi kawasan siku tadi. Adapun sunatnya kita lebihkan sehingga separuh lengan kita ni sekadar segenggam untuk kita basuh ketika kita ambil wuduk bahagian tangan. Diwajib juga dialirkan air, dibasuh daripada hujung kuku kita tu sehinggalah ke kawasan siku tadi. Jadi wajib juga dah meliputi segala apa yang tumbuh di atas tangan kita, daripada bulu, daripada daging, daripada kuku dan sebagainya, wajib dibasuh walaupun kuku itu panjang, wajib dibasuh. Cumanya selalu orang berbincang tentang masalah basuh tangan ni, sekiranya wasakh ni daki-daki. Daki ada dua. Sekiranya daki itu terhasil daripada peluh, maksudnya daki daripada badan kita, bukan daripada benda luar. Kalau benda luar ni seperti tanah, selut dan sebagainya, jadi dia bentuk benda luar. Jadi yang benda-benda luaran ini wajib dibasuh, wajib dibuang dulu, wajib dibuang sekiranya ia menghalang air. Adapun daki-daki yang terbentuk daripada peluh semata-mata, ini daki-daki badan kita lah, yang biasanya kita kalau kita garu-garu sikit tu dia keluar macam hitam-hitam, itu tidak wajib kita hilangkan. Jadi perkara ini disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah, sekiranya daki-daki itu sama ada yang di lengan, di tangan kita ataupun yang di bawah kuku, maka ianya dimaafkan, ianya tidak wajib. Itu saya sebut antaranya, saya petiklah ucapan Imam Al-Bajuri, wa yajibu izalatu ma alaihi ma minal ha'il, wajib kita hilangkan daripada apa yang ada pada tangan itu, wajib kita pakai matan saja, matan cuma saya tambah maklumat saja, saya petik daripada Hasyiah Imam Bajuri. Imam Bajuri kata wajib kita hilangkan segala yang menghalang aliran air, seperti al-wasakh al-mutarakim, kal-wasakhil mutarakimi min kharij, daki-daki daripada bahan luar, daripada benda luar. Saya sebut in lam yata'azzar fasluhu, walaupun tak susah untuk kita, sekiranya ianya tidak susah untuk dibuang. Jadi benda itu wajib dihilangkan sekiranya benda itu luar. Dan kata saya sebutlah illa, saya sebut di hujung tu, saya sebut apa? Ma law kana bi khilaf, wa kharaja bil kharij, dengan perkataan al kharij, bahan luar tadi, maka tak wajib untuk kita hilangkan ma law kana minal arq, apa yang terhasil wasakh di daki-daki tadi daripada peluh, fala yadurru mutlaqan, ianya tidak menghalang. Jadi yang di bawah kuku,
dan juga di bahagian tangan itu sekiranya ianya daripada peluh, daki-daki yang terhasil daripada peluh, ianya tidak la yadurru mutlaqan, tidak memudaratkan. Dan tu saya sebut di bawah kuku itu, persoalan untuk di bawah kuku, tahtal adhafir, wasakh ataupun daki-daki, kotoran-kotoran daripada wasakh ni, kotoran-kotoran lah daripada luaran sekiranya di bawah kuku. Sekiranya seseorang itu adalah orang yang man ibtuliya bih. Kadang-kadang bawah kuku ni orang-orang yang man ibtuliya bih, orang yang dia sentiasa banyak terpaksa berhadapan dengan tugasan yang menyebabkan, contohnya petani-petani. Petani-petani dia memang duk menyangkui, jadi bawah kuku tu kadang-kadang ada tanah. Jadi untuk orang yang begini dia panggil man ibtuliya bih, orang-orang yang diuji dengannya, maksudnya dibalai dengan perkara tersebut. Jadi dia sentiasa terpaksa bergelumang, bekerja, bertugas dengan perkara tersebut, maka yu'fa an qalilihi, dimaafkan bagi orang begini sekiranya yang ada di bawah kuku tu sedikit sahaja, sedikit daripada benda-benda luar. Dan kadar sedikit ni kita tengok pada uruf lah, tak banyak mana pun. Jadi ada sikit-sikit baki di bawah kuku tu daripada benda luar tadi, dimaafkan. Bagi apa? Bagi orang-orang yang sentiasa terpaksa berhadapan dengan perkara tersebut. Beza dengan daki tadi la yadurru mutlaqan, yang daki daripada peluh, dan peluh semata-mata tu dia tidak memberi, tidak menjadi sebarang kemudaratan. Dan tu saya sebut juga wa indana, dan di sisi mazhab kita saya kata apa, qaulun bil afwi anhu mutlaqan. Ada qaul, ini sebagai tambahan maklumat lah bagi sebahagian yang mungkin sentiasa bekerja dan terpaksa terlibat dengan benda-benda yang mengotorkan tangan ini dan juga memberi kesan pada kadang-kadang kotoran-kotoran di bawah kuku tu, memang itu kerja dia. Ada pendapat dalam mazhab kita, Tuan Syekh Mabdi kata bil afwi mutlaqan, dimaafkan secara mutlak. Maksud mutlak ini tak kira qalil ke tak kira kasir. Okey, tu sedikit banyaklah. Cuma kita nak sebut poin untuk kita macam situasi biasa, kalau ada benda-benda luar yang di bawah kuku itu, kotoran-kotoran luar, maka kena buanglah, kena hilangkan supaya air dapat mengalir dan tidak terhalang oleh kotoran-kotoran yang terhasil daripada benda asing yang selain daripada peluh daripada tubuh badan kita tadi. Jadi itu tambahan maklumat yang berkaitan dengan persoalan ghuslu al-yadi, membasuh tangan. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Kita dah sebut tentang dia punya kawasan dia, daripada hujung kuku sehingga ke tulang siku. Dan kita sebut 2-3 perbincangan tentang beberapa persoalan biasanya yang melibatkan perkara yang menghalang air, sama ada di tangan sendiri ataupun di bawah kuku tadi. Yang kita dah sebut tentang huraian oleh Al-Imam Al-Bajuri, sekiranya perkara itu terbentuk, kotoran itu terbentuk daripada al-araq, daripada peluh kita, daripada badan kita sendiri, yang dimaafkan, tidak memberi mudarat. Adapun sekiranya benda luar, wajib dihilangkan, melainkan kepada pihak yang sentiasa terpaksa bergelumang dengan kerja-kerjanya yang terdedah kepada benda-benda luar yang mendatangkan kotoran itu diberi kemaafan sekiranya ianya sedikit. Kita ambil pendapat yang sedikit itulah, dia kata apa, yu'fa an qalilihi fi haqqi, bagi hak mani betuliya bih, bagi orang yang diuji dengan perkara tersebut. Wallahu a'lam. Itu basuh tangan. Dan yang keempat hari ni last, rukun tertib tu dia panjang sikit. Rukun tertib tu dia panjang, dia punya jangan dia. Rukun yang keempat wa mashu. Rukun yang keempat wa mashu syai'in min ar-ra'si. Wa mashu wa rabi'u mashu ba'd ar-ra'si. Rukun wudu yang keempat menyapu sebahagian kepala. Ra'sun bahagian atas ni lah, daripada atas tempat, lepas daripada kawasan tempat permulaan tumbuh rambut seseorang, itu kebiasaan tempat tumbuh rambut seseorang dipanggil al-manbat ataupun manabit al-mu'tad, tempat tumbuh yang normal ni, dan sehinggalah kepada
kepada permulaan leher di belakang ni, sampai kepada permulaan leher itu dipanggil kawasan kepala, ar-ra's, kepala. Dan kewajipan ketika wudu bagi kepala ni ialah al-mashu, sapu. Sapu ni dia beza dengan basuh. Basuh dia perlu bukan sekadar sentuh lembapan, dan jumlahnya mestilah kita sebut tadi, jumlahnya boleh, jumlah air tu dia ada boleh menghasilkan aliran, dia akan mengalir, itu dipanggil basuh. Kalau mashu cukup dengan lembapan, kalau lebih itu cerita lebih lah. Dari segi kadar yang namanya mashun tadi, al-mashu ialah lembapan. Kita ambil air, kemudian kita percik, kita percikkan tangan kita tu, yang tinggal cuma lembapan, contoh lembap. Itu kadar itu sudah memadai untuk kita namakan sebagai sapuan. Itu al-mashu, mashu. Jadi kadar yang wajib untuk kita sapu kepala ni ba'du, cukup mashu ba'dir ra'si, cukup dengan menyapu sebahagian kepala. Jadi sapu ini cukup dengan dia sentuh walaupun tidak bergerak. Contoh dia dia letak saja, dia lembapkan jari dia, ujung jari saja, dan dia letak dia punya jari, lembapan air yang baru tadilah, lembapan, mesti ambil air yang baru, ma'al jadid, kemudian yang berbaki di tangan tu setitik ataupun tak kisahlah, tak ada titik pun tapi masih lembap, jadi dia letak di kepala dia tanpa digerakkan, ianya sudah memadai. Kita bincang ni kadar yang minimum, itu sudah cukup. Okay? Jadi kalau dia letak dekat sini pun sudah memadai, dia letak di sini pun sudah selesai. Kita bincang ni kadar wajib, kadar untuk sah. Cuma yang sempurna, yang cara sapuan yang lengkap ialah kita lembapkan tangan, ambil air yang baru tadi, lembapkan tapak tangan tadi, kita hilangkan sikit, kita letak kita punya ibu jari tu lebih kurang, jadi kita letak begitu, kita tarik sampai ke belakang, bagi orang lelaki atau perempuan sama sekali. Dan kemudian daripada belakang kita tolak semula ke depan sampai sini balik. Itu dia panggil kadar sapuan yang sempurna. Al-mashu, kadar sapuan yang sempurna. Daripada depan tarik ke belakang, kemudian daripada belakang ke depan semula, itu dikira satu kali sapuan. Satu kali sapuan di kawasan ataupun di kawasan kepala tadi. Itu rukun sapu kepala yang ditambah dengan sapuan yang sunat, kadar yang sempurna. Adapun kadar yang minimum tadi kita sebut apa saja lembapan yang ada di tangan ataupun lembapan yang diambil, asalkan air itu air yang mutlak, air yang baru, kita ambil, kita letak, contohnya kita basahkan kayu, lalu kita letakkan basahan tadi di kepala, sudah selesai ataupun kita sudah memadai bagi kadar yang minimum. Sama ada guna tapak tangan kita ataupun guna alatan-alatan lain, asalkan air yang diambil itu adalah air yang baru. Jadi saki-baki air lembapan yang masih ada di tangan dan ataupun di alat tadi bersentuh dengan kepala, disentuh walaupun tiada pergerakan, sudah dikira memadai untuk bahagian kita panggil sapuan yang wajib. Jadi itu disebut al-mashu, disebut al-mashu, sapuan di syai'in, walaupun qalil. Bagi orang yang ustaz, macam mana hak yang botak dengan hak yang ada rambut? Dua-dua. Kalau kata contoh orang tu sebahagian kepalanya botak, dia sentuh kulit, maka selesailah sebahagian kulit. Ataupun dia memang ada rambut, jadi dia sentuh tu cuma rambut, pun sudah memadai, sudah selesai. Dia tidak ada syarat, dia salah satu, sama ada kulit bagi orang yang tidak ada rambut ataupun rambut bagi orang yang ada rambut. Walaupun wa in qalla, walaupun sedikit kawasan yang disentuh lembapan tu tadi, sudah dikira sebagai selesai kadar minimum bagi mashu ar-ra'si. Okey. Baik. Selagi mana kawasan yang disentuh itu
adalah dalam kawasan kepala. Ini yang timbul perbincangan. Sekiranya orang perempuan tu rambut dia panjang, jadi dia buat sanggul di belakang ni, jadi yang dia sapu sikit tu adalah disapu di bahagian rambut. Sekiranya bukaan sanggul itu, rambut tu akan turun lebih daripada kawasan kepala, yang tu tak boleh. Jadi dia kena sentuh dan sapu itu kawasan rambut yang berada dalam limit kawasan kepala. Sekiranya rambut tu rambut yang jenis panjang, ada pun orang lelaki ni tak ada masalah lah, sebab biasanya rambut dia memang tak lebih daripada kawasan kepala. Jadi nak selamat, kita ambil yang sempurna lah. Kita ambil yang sempurna, macam saya sebut tadi, kita sentuh daripada awal permukaan kepala ni, kita tarik sampai ke pangkal leher tu, kemudian ke depan balik. Dah selesai dia punya tanggungjawab secara yang sempurna bagi sapuan kepada kepala tu tadi. Okey. Habis tu kalau kita basuh, macam kita basuh tangan, macam mana Ustaz? Yujzi, hukumnya sah. Sah. Sebab sapu tu kadar yang ataupun yang dituntutnya sapu. Tapi kalau dia lebih kan, dia basah sampai basah rambut, kalau dia nak basuh sampai basah, tidak menjadi satu kesalahan. Yujzi, ini kata Imam Hajar, wa yujzi ghasluhu wa balluhu bila karahatin. Sah, ijza sah. Kita basahkan, kita basuh dan basahkan kepala tanpa hukum makruh, tidak makruh. Cuma asalnya tetap menyapu. Wallahu a'lam. Dan yang kelima, basuh kaki dan juga tertib itu, insya-Allah kita bawa ke kelas minggu depan. Insya-Allah kita bawa kelas minggu depan. Bagaimana yang kita maklum, kadar kelas kita ni untuk peringkat sementara waktu ni kita buat lebih kurang 45 minit lah. 45 minit. Cuma untuk tajuk rukun wuduk ni saja kita tambah sedikit banyak maklumat tambahan, sekadar untuk tambah maklumat tu supaya boleh kita perjelaskan sedikit sebanyak pada persoalan untuk kita beramal harian kita lah. Okey, jadi nanti bila dah selesai rukun ni baru kita fokus pada matan tu, kita bergerak bagi laju lah. Okey, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi kita selesai hari ini beberapa perbincangan tentang rukun membasuh muka, membasuh tangan dan juga menyapu kepala. Kiranya ada persoalan-persoalan semua tuan-tuan perempuan, kita ada grup WhatsApp kita tu, mungkin kita boleh kadang-kadang kalau tanya itu mungkin saya tak respon sangat lah, cuma soalan-soalan masukkan di situ, jadi kita akan bawa ke kelas yang di minggu hadapannya. Dan kalau ada perkara-perkara tertentu yang mungkin perlu kepada tambahan penjelasan ataupun perlu pada persemakan dan pembetulan tu, seperti mana biasa saya akan semak, saya akan, kalau ada perbincangan kita bincang dalam grup tadi dan kita akan bawa ke kelas minggu depan insya-Allah. Kadang-kadang mungkin jadi tersalah sebut ataupun tersalah hurai dan sebagainya yang tak tepat tu, tuan-tuan perempuan sama-samalah bantu, sama-samalah nasihat dan sama-sama kita saling murajaah dan sama-sama kita saling cari dan juga kita saling membetulkan insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi